الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini. Bukan sekadar Allah sudi sahaja hidupkan kita, bahkan Allah sudi lagi berikan kepada kita macam-macam nikmat. Alhamdulillah. Ya, nikmat makan, nikmat pakai, nikmat tempat tinggal. Mata kita masih boleh lagi melihat, telinga masih lagi boleh mendengar. Ya, mulut masih lagi boleh mengumpat. Alhamdulillah. Ya, duduk kedai kopi 2-3 jam tak boleh mengumpat, rasa macam tak best. Itu dia. Padahal dia tarik dah 4-5 gelas dah. Ya? Itu masalah kita, tuan-tuan, bukan masalah siapa-siapa. Masalah kita. Ya? Macam-macam nikmat Allah dah berikan kepada kita. Kita lupa ingatkan mata ni kita punya, telinga kita punya, lidah kita punya, harta benda kita punya. Kita boleh guna suka-suka kita. Walhal itu semua adalah Allah yang punya. Ya? Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Pak langsung nasyid, kita nasyid lah. Tuan-tuan, itu nasyid abang saya, Ustaz Asri Rabbani. Itu abang. Jadi sebab tu bila tengok muka macam pernah nampak, tapi di mana itu dia abang lah, saya adik dia. Saya tak jauh umur, jarak 2 tahun je, tuan-tuan. Dia lahir dulu sebab tu dia nasyid. Kalau saya yang lahir dulu, saya nasyid. Tapi saya mati dulu, yang tu saya tanda. Jadi itu cerita dia, tuan-tuan. Semua yang Allah dah berikan kepada kita, yang namanya nikmat, makan, pakai, tempat tinggalan, macam-macam lagi. Yang ini bukan untuk kita bangga-banggakan, bukan untuk kita megah-megahkan, tapi untuk apa? Untuk kita syukuri sungguh-sungguh. Dan syukur ini bukan sekadar ucap dengan mulut, oh terima kasih, Alhamdulillah dapat makan, Alhamdulillah orang bagi itu, Alhamdulillah menterasi, terima kasih. Bukan itu sahaja. Walaupun itu adalah langkah pertama untuk kita nyatakan terima kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, memang kena sebut. Memang kena sebut. Bahkan kalau orang tolong kita pun, kita kena sebut terima kasih kepada dia. Terima kasihlah kepada pihak MTS yang sudi nak buat madrasah di sini, tuan-tuan. Kalau nak harap kita, mungkin kita tak sanggup. Ini jatuh dapat datang daripada jauh-jauh ni, dapat Turki sana tu, tempat Ismail Ulam diraja tu. Jauh ni. Jadi terima kasih kepada pihak MTS. Terima kasihlah kepada pihak pejabat agama daerah pun, Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak IDK Menteri. Terima kasih banyak-banyak. Sebab terima kasih tu sebut dengan mulut, lafaz dengan mulut, itu adalah langkah pertama untuk nyatakan kita ni hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Nabi sebut, barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak terima kasih kepada Allah.
Nampak macam mudah tuan-tuan, tapi kadang di situ kita gagal. Kalau yang tolong untuk kawan kita cakap terima kasih. Tapi kalau bukan kawan kita, nampaklah belalah sana. Tak ada tuan-tuan, tak boleh. Anak tolong kita, bantu kita, terima kasih nak. Walaupun dia betul itu anak kita, walaupun memang betul kita boleh suruh dia buat apa-apa pun, namanya anak. Tapi susah sangat kita nak lafazkan terima kasih. Sebab pada hakikatnya yang datangkan tadi itu, yang bantu kita tadi itu, siapa dia? Allah. Allah datangkan anak kita, Allah datangkan suami, isteri, Allah datangkan ibu ayah, Allah datangkan teman-teman untuk bantu kepada kita. Ia nampak yang datang tu manusia, tapi hakikatnya siapa? Allah yang datangkan. Jadi sebab itu bila langkah pertama untuk kita lafaz dengan mulut terima kasih, Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki dan sebagainya, doa kita pula kepada dia. Itu kalau kita malas nak sebut, susah nak sebut, pada hakikatnya memang kita tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru mulut, belum hati lagi. Ini nak lagi dalam ni. Kalau nak kata kita ni hamba yang bersyukur ni, bukan mulut saja. Sebab mulut tu mungkin hanya kita saja yang tahu, ataupun kita nak tunjuk dekat orang, oh aku ni baik. Tapi yang dalam ni macam mana pula? Yang dalam ni bukan mudah. Nak iakan sungguh-sungguh. Memang betul yang datang tadi tu kawan kita, kenalan kita, tak kenalkan sebagainya, datang macam-macam bantu kita dan sebagainya. Betul kita boleh ucap terima kasih, tapi dalam ni adakah kita boleh terima sebenar-benarnya? Ini hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Yang kita boleh fikir, aku ni kaki buat dosa, buat maksiat pun masih Allah beri makan lagi, beri pakai lagi, dia bagi duit lagi. Dia datangkan lagi kawan-kawan yang boleh ngajak dia pergi masjid, dia pergi surau, buat kebaikan. Walau aku ni, Allahu Akbar, ini kita boleh kenal tak? Bukan mudah tuan-tuan. Mungkin yang tadi itu tahap tu biasa-biasa, tetapi bila dah masuk tahap yang kedua tu, kita sendiri dah boleh kenal dah siapa diri kita. Siapa diri kita. Itu kat situ kita belajar. Dan bila mana kita boleh kenal diri kita, kita ni macam mana? Kita ni pemaaf ke, kita pemurah ke, kita ni penyabar ke, kita penyantun ke, kita ni suka bergaduh ke, suka berbalah ke, kita ni sombong ke, kita ni ego ke, suka nunjuk-nunjuk ke. Ini kita boleh kenal. Sebab bila mana kita kenal, hakikatnya kita akan kenal apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang boleh kenal dirinya, nescaya dia akan kenal Tuhan. Kita dah kenal Tuhan ke belum tuan-tuan? Kita ni dah kenal Tuhan ke belum tuan-tuan? Dah kenal ke? Tuhan tu macam siapa? Macam mak bapak kita ke? Alah mak bapak ni, kalau kita merajuk-merajuk sikit, nanti mesti dia pujuk kita. Macam itu ke Tuhan dengan kita ni? Jadi sebab itu bila mana kita rasa Tuhan tu macam mak bapak kita, yang kalau kita merajuk, nanti Tuhan akan, mak bapak akan pujuk kita. So kita pun buatlah Tuhan tu macam mak bapak kita. Itu kita pun merajuk dengan dia. Kerja nak solat, kerja tak nak solat, kerja nak sujud, kerja tak nak sujud, kerja nak ibadah, kerja tak nak ibadah. Dan kerja buat dosa, lepas tu minta ampun, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku ni memang pendosa, kaki tu kaki ni. Tuan-tuan, begitu ke? So akhirnya berangan nak syurga. Sebab tu banyak lagu syurga, bercinta sampai ke syurga, kelentang-kelentang kita pun sampai ke syurga. Itu dia. Nanti kan lagu kelentang-kelentang tu kan saya pun tak tahu lagu apa tu tuan-tuan. Itu pun boleh jadi lagu. Nah, macam mana zaman sekarang? Orang pun tak tahu kualiti tu macam mana. Ini tuan-tuan, masuk step kedua ni kadang lagi hancur. Kita boleh hancur. Boleh hancur tuan-tuan, diri kita ni kita boleh hancur. Sebab Nabi menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan dia. Wa man arafa rabbahu faqad fasada al-jasad. Dan barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, nescaya akan binasalah jasadnya. Dia dah tak nampak apa tuan-tuan. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala. Gelema macam mana pun hakikatnya Allah yang perkenalkan. Ya memang betul lah, saya gelema lah tuan-tuan. Mungkin kalau nak banding dengan tuan-tuan, yalah, tapi orang kampung-kampung ni mana gelema, dia tak tahu saya pun, dia lagi kenal lah artis-artis popular tu tuan-tuan. Ustaz-ustaz ni tak ada pun. Tapi dia pernah satu masa dulu TV1, TV2, TV3, TV4 tak ada, 5 tak ada, 6 tak ada, TV7, TV8, TV9, TV Hijrah memang betul. TV Cina saya tak masuk. Tapi TV yang Melayu-Melayu masuk CCTV lagi banyak. Itu dia. Memang sampai satu masa tu orang pun jemur tengok muka saya. Muka ustaz yang tak ada muka lain, nak macam mana? TV tu bukan nak
Tapi sekarang bila dah tak ada pula, orang tanya pula, ustaz, dah tak nampak kat TV dah. Susah tuan-tuan. Masuk mau pun misi, tak masuk pun misi. Macam mana tuan-tuan? Itu kita boleh kenal diri kita. Yang boleh masuk tu kenapa? Dah Allah izinkan. Yang tak masuk tu kenapa? Dah Allah tak bagi peluang lah. Bagi orang lain lah pula. Engkau nanti bila dah popular sangat, kau boleh bukan boleh jaga hati kau tu. Dan kelima sokmo sampai sembahyang pun tak khusyuk, sampai bangga diri dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya peluang Allah nak bagi pada kita untuk kita kenal diri. Sebab kadang nak kenal Tuhan ni bukan senang, sebab Tuhan ni bukan macam kita. Tuhan ni bukan macam siapa-siapa yang baik pada kita, tapi dia maha baik. Kalau ada depan ni, contohnya itu bukan Tuhan, tuan-tuan. Ni cerita ni bukan mudah. Pernah satu ketika di zaman lama lah, cerita lama, kisah lama tuan-tuan. Kisah Nabi-Nabi dulu kisah dalam kitab. Jadi kisah-kisah ni banyak cerita dalam kitab. Jadi kena lah baca kitab. Tapi bukan kitab-kitab yang moden-moden ni, kitab-kitab lama-lama lah dulu tuan-tuan. Jadi memang diceritakan kisah seorang pemuda daripada Habsyah, daripada Ethiopia tuan-tuan. Jauh dia nak pergi jumpa Nabi Musa. Nak jumpa Nabi Musa di mana? Di Mesir. Jadi Habsyah, Ethiopia dengan Mesir itu 1000 km lebih, punya jauh. Sebab dia bertanya kepada ibu dia, wahai ibu, saya nak tanya satu soalan kepada ibu, ibu boleh jawab tak? Dia tanya mak dia. Dulu tak ada rancangan tanyalah ustaz. Kalau ada memang kena tanya dia lah ustaz. Itu dia. Tuan-tuan, tanyalah ustaz. Tanyalah ustaz. Main tanya je. Dia tak tahu ustaz nak jawab ke pening. Jadi saya dah beritahu kat TV, jom kita buat satu rancangan baru namanya Ustaz Tanyalah. Setelah tu ustaz kena tanya. Jadi kita buat rancangan baru Ustaz yang tanya. Jadi kita buat malam ni rancangan Ustaz Tanyalah. Jadi saya nak tanya tuan-tuan nanti lagi. Soal-soal balik. Jadi rancangan tu tak dapat sambutan. Dia kata gila ustaz, kalau kita buat confirm orang tak berani nak tengok. Sebab nanti semua kena tanya. Itu je. Jadi si pemuda ni namanya Abdullah bin Syarafin, dia tanya kepada mak dia, wahai ibu, kita ni boleh ke kita melihat Allah? Tu anak dia tanya kepada mak dia. Mak dia pening kepala lah, macam ni nak jawab. Kita nanti kamu pergi carilah Nabi Musa, pergi ke Mesir sana, jumpa Nabi Musa, kamu tanyalah pada Nabi Musa soalan kamu tu, nanti senang. Nabi Musa boleh jawab terus. Baiklah, dia pun pergilah. Berjalanlah si anak muda tadi ni, daripada Habsyah tadi tu, Ethiopia tadi tu, mengalir ke Mesir nak berjumpa Nabi Musa, nak ajukan soalan tadi. Tuan-tuan, nak tengok orang dulu-dulu nak agama ni kena berjuang, kena berkorban. Kita zaman sekarang alhamdulillah mudah, TV ada, internet ada, lepas tu ada pula rancangan-rancangan kuliah ni, ustaz-ustaz yang datang dekat kita. Syukur, banyak-banyak kena syukur. Sebab Allah kasih dan sayang pada kita. Allah tahu nilai iman kita ni macam mana. Adakah iman kita ni memang betul-betul teguh, memang betul-betul kental, diuji sebagainya, boleh ke? Kena PKP 2 tahun pun semua dah menggelabah dah, semua dah pening kepala dah. Masjid surau tak hidup, rasa dah macam dah sasau sangat. Betul ke kiamat ke kita ni? Kiamat ke kita ni? Sampai macam-macam dah keluar fatwa dah. Habislah kita semua kafir, habislah semua kita kafir, tak sembahyang Jumaat 3 kali, 3 Jumaat betul-betul tak sembahyang Jumaat kafir. Walhal tinggal yang mula-mula tu pun dah kafir dah. Kalau dekat KL tu memang ada mazhab baru, ahli sunat wal Jumaat tu dia. Bukan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunat wal Jumaat. Dia sembahyang Jumaat yang ketiga je. Jumaat 1, 2 dia relax, Jumaat ketiga dia sembahyang. Jumaat 1, 2 dia relax, Jumaat ketiga dia sembahyang. Itu ahli Jumaat. Yang sunat pula tunggu sembahyang raya nanti. Sembahyang raya, raya Aidilfitri, raya Adha. Sebelum subuh dia dah sampai kat masjid dah. Awal sampai pakai samping semua, kenapa nak sembahyang subuh? Dah nak sembahyang raya. Dia rasa kalau tak raya tu, tak sembahyang raya macam tak puasa. Walau memang tak puasa pun. Itu dia. Mazhab baru dekat Malaysia, ahli sunat wal Jumaat. Dah lama ni, mazhab ni dah lama dah. Saya kecil-kecil dulu mazhab ni dah ada dah. Itu dia cerita dia tuan-tuan. Ada. Bayangkan. Oh gelabah dah. Habislah kita kafir lah semua, kita kafir lah semua. Dan sampai ustazah pun keluarkan fatwa.
Habislah semua orang Islam kat Malaysia ni fatwa apa, orang lelaki semua dah jatuh kafir dah. Suka hati mak bapak dia pula. Boleh tuan-tuan. Habis tu apa suka-suka nak kafirkan kita tu. Yang kalau tak sembahyang jemaah tadi tu. Dan kita ni rasa macam bagus sangat ke sebelum tu yang kita selalu ke masjid surau berjemaah tu bagus sangat ke? Kalau bagus sangat, macam mana kualitinya? Sedangkan solat tu ada kualitinya. Jadi kualitinya ke mana? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni kalau kita bersungguh-sungguh, tak ada dah maksiat dan mungkar ni. Tapi kenapa masih berlaku lagi? Yang di dalam kampung hujung-hujung hutan banyak ni pun ada juga orang buat maksiat, ada orang buat dosa juga, ada orang buat mungkar juga. Tak ada orang solat. Kalau kat sini ada solat. So mana kualitinya? Cuba kalau kita fikir-fikir balik. Jadi jangan menggelabahlah. Tuhan kan ada. Yang baik, yang buruk semuanya datang daripada Tuhan. Yang baik suka sangat. Bila datangkan yang buruk, kenapa tak suka? Walhal hakikatnya daripada Allah juga. Jangan suka-suka tuan-tuan. Yang kita ada Al-Quran, yang kita ada hadis. Ijma' tak pernah pakai ke? Qiyas tak pernah pakai ke? Kata Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah sumber hukum dia Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi selama ni handal sangat ke pakai Quran dan hadis tu? Sampai kononnya tak ada pakai ijma' dan qiyas. Tuan-tuan, jangan. Ilmu ni sangat luas tuan-tuan. Jadi Allah kadang petik tu nak tengok kita ni macam mana. Tengok kita ni macam mana. Sebab kita tak bersyukur, mudah sangat. Ilmu ni mudah sangat kat Malaysia. Tuan-tuan, imam-imam dulu tu yang hebat-hebat tu, Imam Bukhari tu. Sampai sekarang kita boleh baca kitab hadis Sahih Bukhari. Kalau baca kitab hadis tu dah tak pening kepala lah, sebab hadis tu telah disaring oleh Imam Bukhari. Tapi tahu tak sejarah Imam Bukhari belajar hadis tu macam mana? Mengembara daripada kampung Bukhara tu berjalan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Guru dia pun lebih 1,000 orang. Guru Imam Bukhari tu lebih 1,000 orang. Guru kita berapa orang? Berapa orang guru kita? Imam Bukhari tu lebih 1,000 orang yang semua gurunya tu berlaga lutut, duduk depan-depan. Dia belajar depan-depan guru, berlaga lutut. Bayangkan. Ya betul dalam Sahih Bukhari tu ada lebih kurang dalam 10,000, 12,000 hadis yang telah dibukukan. Tapi Imam Bukhari, dia punya belajar tadi itu daripada 1,000 guru. Hadis yang diterimanya lebih daripada 600,000 hadis. 600,000 hadis tuan-tuan. Quran, ayat Quran berapa? 6,666 ayat. Itu yang kata orang popularnya lah. Tapi kalau kita kira betul-betul tak sampai pun 6,600 tu tak sampai. Tapi tak apalah, 6,666 ayat itu Quran. Tapi hadis yang Imam Bukhari hafal lebih 600,000 hadis. Hadis ni bukan matan dia saja, dia punya an sampai kepada Rasulullah lagi tu. Macam mana? Ada berani? Kita sekarang ni ambil matan saja, an-nazafatu minal iman. Okey, hadis riwayat siapa? Nak sampai pada Rasulullah tu berapa nama tu ada tu? Tuan-tuan. Jadi Imam Bukhari dia belajar dan dia menghafal semua hadis tadi tu. Yang 600,000 hadis tu dia punya lancar, dia punya laju, dia punya baca. Tak sanggup tuan-tuan. Macam kita baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ayat ada berapa? Ada 4. Tuan-tuan tempat jam pun boleh sambung balik. Tak percaya boleh cuba. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidur balik. Boleh sambung balik. Walam yang sebab ayat dia 4 je, dia boleh tepuk kat mana-mana pun habis balik. Tapi dia bawa Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim Yasin. Bila nak habis tuan-tuan? Itu cerita tu. Masya Allah, ni tengok orang dulu tuan-tuan. Jadi kita renung, kita fikirlah. Kita renung, kita fikir ni cerita pasal syukur ni. Mukadimah ni, bawa mukadimah ni tak tahu berapa habis ni tuan-tuan. Tapi insyaAllah kejap je kita panjang-panjang pun dia sudahnya. Sebab tu depan tu pun ada makanan tak elok. Makanan tu nanti lama-lama bersejuk. Tuan-tuan. Itu cerita tu. Tapi begitulah, kita kena banyak bertafakur, banyak muhasabah.
Adakah bila sebut kita ni beriman, kita dah benar-benar beriman? Kita beribadah, adakah kita dah benar-benar beribadah? Syarat ibadah kita diterima ni, Imam Sanusi sebut dalam kitab dia, ketahuilah, antara syarat untuk amal ibadah kita ni Allah terima, puasa, zakat, solat, haji, umrah, wirid, zikir dan sebagainya, antara syarat dia apa dia? Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Hendaklah kita benar-benar mengenal siapa yang kita sembah ni sebelum kita menyembah dia. Itu syarat utama tu. Jadi kalau kita pada hakikatnya kita ni tak kenal Allah, habis solat kita ni tuan-tuan, habis puasa, habis amal ibadah kita ni. Jadi jangan main-main. Jadi jangan suka-suka kelentang-kelentang itu dia. Jangan suka-suka. Betul lah ada kala-kalanya kita boleh suka, tapi janganlah suka sangat. Nanti kita fikir tak muhasabah, renung. Jadi kita kena bersyukur ilmu itu datang kepada kita. Sebab Allah kasih, Allah sayang pada kita. Allah uji sekejap, kita tak boleh pergi masjid, tak pergi surau, oh dah menggelabah dah. Alah, apa salahnya, sembahyanglah kat rumah. Itu kalang kabut tu nak jadi imam macam mana? Habis selama ni sembahyang kat masjid, asyik orang tu jadi imam, kita ni jadi makmum sekali-sekala, jadilah imam kat rumah. Tuan-tuan, dah kalang kabut dah. Oh ya, anak lah, anak kita dah hantar dia pergi tafiz, anak lah jadi imam. Iyalah, anak tu anak lah, dia dah biasa dah. Kita ni bapaknya macam mana? Ini contoh. Diuji semua, kita diuji. Jadi sebab tu jangan, ingat, mudah-mudah nak masuk syurga ni kalau tak diuji. Jadi Abdullah bin Syarafi tadi tu dia berjalan tu, dia nak dapatkan jawapan satu je tadi tu daripada Nabi Musa tu. Bolehkah kita ni melihat Allah? Tapi dalam perjalanan dia tadi tu nak jumpa Nabi Musa, nak bertanya kepada Nabi Musa, rupanya Allah datangkan kepada dia macam-macam pengajaran. Jadi dia berjalan tu memang sangat jauh, sangat lama. Jadi macam-macam dia jumpa. Saya nak cerita satu je. Sebab kalau cerita panjang memang itulah, memang tak habis-habis nanti. Besok kita ada makan kambing lagi, ada kenduri, dekat tapak MTS, madrasah ke, tuan-tuan. Jadi kita nak habiskan malam ni juga cerita ni, kisah. Jadi kisah pertama, saya cerita kisah pertama je. Dia jumpa seorang pemuda, dia tengah berjalan, tiba-tiba dia dengar ada satu suara orang, dia nak kata orang mengarah kesakitan, tolong ibu cari, suara ibu cari tepi jalan tu ada semak, kat situ ada, tercampak seorang pemuda, seorang lelaki. Dia pun pergilah tengok, pudung tangan dia dua-dua pudung, kaki dia dua-dua pudung. Jadi Abdullah bin Syarafi tanya lah, kamu ni siapa? Aku businessman, aku peniaga, tapi tak macam aku kena samun. Dia kena samun dengan perompak. Jadi habis semua barang dagangan dia samun, tangan dan kakinya dipudungkan, dipotong dan dicampak tepi semak tu. Biarkanlah, dah lama dah. Dah berapa lama? Dah lama sangat. Jadi beginilah keadaan kamu. Ya betul. Jadi makan minum kamu macam mana? Itu dia. Makan minum kamu macam mana? Tengoklah hasil. Kadang Allah datangkan hujan, bolehlah minum air. Kadang Allah panjangkan jalakan rumput tadi itu, menjala sampai dekat mulut dia boleh makan. Kadang datanglah kucing, bawa sisa-sisa makanan. Tapi aku memang benar-benar teruji ni. Inilah ujian aku, musibah aku, kesusahan aku. Aku sabar. Nak macam mana dah Allah uji aku macam ni? Jadi dia tanyalah, kamu ni siapa? Nak ke mana? Aku Abdullah bin Syarafi, aku nak pergi jumpa Nabi Musa di Mesir sana. Tiba-tiba lelaki yang pudung tangan kaki tu kata apa? Kalau kau jumpa Nabi Musa nanti sampaikan salam aku dan tolong tanyakan kepada Nabi Musa, syurga mana aku masuk? Sebab dia ingat dia dah sabar sangat dah tadi tu. Dia diuji tadi tu. Berniaga, dirompak, disamun, digudungkan tangan dan kakinya, dicampak tepi jalan, tak ada siapa tolong dia. Dan dia rasa sabar sangat dengan ujian musibah tersebut. Jadi dia rasa macam dia layak masuk syurga. Tuan-tuan, ini kita belajar daripada kisah ni. Terpulanglah tuan-tuan nak rasa apa-apa pun tak jadi masalah. Itu tuan-tuan punya rasa. Saya tak berhak pun tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa senang-senang lah, itu
Kita rasa macam senang sangat kita ni nak dapat syurga Allah ni. Saya pun tak tahulah macam mana tuan-tuan. Ialah walaupun memang yang ibu-ibu ni, yang dia telah melahirkan anak, mungkin memang betul pengorbanan dia besar, jasa dia besar. Tapi adakah kita boleh rasa mudah-mudah begitu nak masuk syurga Allah ni, tuan-tuan? Nabi, para sahabat, salafus soleh, tabi'in, wali-wali Allah ni, orang-orang sufi hebat ni, kadang bila cerita pasal syurga menangis dia. Takut tak boleh nak masuk. Cerita neraka lagi lah, lintang bukan. Takut dia lah yang akan diubankan dulu. Tapi kita yang macam ini kadang benar-benar beranggapan Allah syurga lah kita, syurga lah kita, syurga lah kita, contoh. Ini kita pun kadang tak tahulah macam mana nak meletakkan diri kita ni. Sebab itulah hakikat realiti yang berlaku di keliling kita, dengan lagu-lagu cinta ke syurga, kita berkahwin sampai ke syurga, suami isteri sampai ke syurga, til jannah. Mudah sangat kita sebut syurga tu. Macam syurga tu ada depan mata kita. Walau sebenarnya syurga ni kan Nabi dah sebut, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar bi bali. Syurga ni ialah satu benda yang memang tak pernah pun mata kita tengok, tak pernah pun telinga kita dengar, dan tak pernah terlintas pun, oh itulah syurga. Jadi kalau kita masih terfikir, bukan sebenarnya. Jadi sekarang kita bila cerita macam-macam, buat lagu ke buat cerita tu macam, kita ni memang dah pernah masuk syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Senang-senang tukar jantina, lepas tu bertaubat, tiba-tiba nak syurga, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini kita fikir. Jadi Abdullah bin Syarafi berjalan lah. Jalan, bila sampai ke Mesir, jumpa Nabi Musa. Sebelum dia nak tanya soalan tadi tu, dia ceritalah semua apa yang dia dapat tadi tu. Banyaklah macam-macam peristiwa lah. Termasuklah penyamuk yang kudungkan tangan orang tu pun dia jumpa juga. Tapi yang biasa si penyamuk tu tanya, kalau kau nak jumpa Nabi Musa, nanti tanyakan kepada Nabi Musa, neraka mana aku masuk. Sebab dia tahu confirm dia masuk neraka. Si penyamuk tadi tu, tuan-tuan. Mani si penyamun tu yang memang ahli mungkar, ahli derhaka, buat jahat, dia tahu confirm masuk neraka. Sebab tu tolong tanyakan kepada Nabi Musa, neraka mana aku masuk? Adakah yang paling tinggi ataupun yang paling ringan? Tuan, neraka yang paling ringan. Apa neraka yang paling ringan? Diceritakan antara neraka yang paling ringan nanti ialah neraka yang dikenakan kepada Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi. Siapa Abu Talib ni? Bukan jalan-jalan orang. Walaupun dia mati dalam kafir, itu perbahasan, ada perbahasan. Tapi disebabkan ihsan dia menjaga Nabi daripada kecil, macam-macam cerita lah. Dan dia pun pernah terlintas dalam hati dia nak masuk Islam, nak beriman dengan apa yang Nabi bawa. Tapi sebab malu, dia pembesar, dia JKKK, tuan-tuan. Kalau kat Malaysia ni kita boleh istilahkan macam JKKK lah, ahli ketua kampung dan sebagainya. Jadi bila member-member tahu dia nak ikut Muhammad, apa member dia kata, kalau kau ikut Muhammad, kau siap. Projek masuk nanti kita tak bagi dah kau. Dia tak lama lagi nak pilihan raya. Contoh je, tak ada kena-mengena pun. Tapi saya nak buat kisah ni biar nampak tu cerita tu. Jadi dia dah banyak projek, tiba tak dapat projek, tak syok lah. So akhirnya dia tak malu, dia tak jadi masuk Islam. Bayangkan. Sampai dia keluarkan satu istilah, ada apa dia? Khasyitul 'ar 'alan nar. Aku lagi takut dimalukan oleh orang kampung aku sebab aku ikut Muhammad daripada takutkan Nabi neraka Muhammad. Bermakna neraka pun neraka lah. Yang penting aku duduk kat dunia ni tak malu dengan member-member kedai kopi nanti. Bayangkan. Ingat agama tu macam mana tu, tapi tak apa, dia sangat baik. Dia pertahankan anak saudara dia, dan dia tahu anak saudara dia tu, Nabi Muhammad tu adalah Nabi akhir zaman. Dia dah dapat macam-macam bukti dah. Macam-macam bukti, macam-macam kisah dia dah dapat dah. Nak azan dulu kalau begitu. Kalau nak azan, bagi tahu tuan-tuan. Sebab itu peraturan dia, tak perlu kita ikut. Saya dekat KL pun macam tu juga. Isyak azan dulu. Tak apa, tak jadi masalah. Lepas tu kita sambung balik lah. Sambung sikit insyaAllah. Nanti kalau tak apa sini, boleh jalan, kita jalan lah. Itu dia. Bagaimana di KL macam tu, time azan kita berhenti. Peraturan. Tak apa, kita peraturan. Itu SOP. Saya suka benda-benda macam tu. Itu cerita. Tapi kadang ada lah, memang ada juga ustaz-ustaz kita ni pun ikut kepala dia juga. Macam mana tuan-tuan kan? Jangan macam tu tuan-tuan. Elok kita boleh macam-macam, nanti susah. Kita tak boleh lah. Jadi
Mati Abu Talib ni bukan mudah tuan-tuan. Akhirnya dia meninggal tapi tak beriman pada Allah. Jadi diceritakan, dibahaskan, dikisahkan disebabkan ihsan dia kepada Nabi itu, jaga Nabi itu masa dia hidup tu. Jadi dialah yang akan dapat seringan-ringan apa dia tuan-tuan? Azab neraka. Apa seringan-ringan azab neraka? Abu Talib akan dipakaikan terompah daripada api neraka. Itu seringan-ringan azab neraka. Terompah daripada api neraka. Maknanya kasut kita tu, kasut dia tadi tu daripada api neraka. Tuan-tuan nak rasa macam mana? Besok siang pukul 12 tengah hari, terik matahari atas kepala. Tuan-tuan tengok jalan raya tu, berkilat-kilat tu, macam ada wap kan? Memang panas terik tu. Tuan-tuan buka selipar, tuan-tuan pijak. Ataupun rasa kalau tak best, tuan-tuan ambil stereka lah, senang cerita stereka. Dia tak stereka tu panas betul-betul tu, letak kat telinga tu, dia ada bunyi macam tu kan. Tengah panas tu tuan-tuan lekatkan dekat tapak kaki tu. Tengok macam mana dia punya apa kesan dia. Nampak macam simpul, tapi bila dipakaikan terompah daripada api neraka, menggelega otak tuan-tuan. Itulah antara seringan-ringan azab neraka. Nak ke tuan-tuan? Sanggup ke? Jadi bila orang dulu-dulu tu bila cerita syurga, neraka tu, menangis dia orang. Kita hari ni sama je tuan-tuan. Jadi bila mana Abdullah bin Syarafi dah jumpa Nabi Musa, dia bertanya ni, sebenarnya cerita soalan tadi dia tanya lah. Dia tanya, dia sampaikan salam pemuda yang kudung tangan dan kakinya. Dia minta ditanyakan syurga mana dia masuk. Apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya dia bukan dapat syurga, tapi dia dapat neraka. Kenapa wahai Nabi Musa? Dia sibuk dengan ujian dia, musibah dia. Dia kata dia banyak bersabar dengan dugaan tersebut, bla 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 bla, tapi dia lupa nak bersyukur pada Allah. Yang makan tu datang percuma tu macam mana? Yang Allah datangkan burung, Allah datangkan kucing, Allah datangkan hujan tu bagi dia makan, bagi dia minum. Siapa yang datangkan semua tu kalau bukan Allah? Tapi kenapa dia lupa nak bersyukur? Dia besarkan sabar dia. Kononnya macam ujian dia lah hebat sangat, besar sangat. Tapi dia lupa yang dia tiap-tiap hari boleh makan dan minum tadi tuan-tuan. Dahsyat. Jadi sebab tu ujian susah ni memang orang boleh bersyukur lagi, boleh bersabar lagi. Tapi ujian senang ni Allahu Akbar. Lupa kita. Nak azan ke? Silakan. Tak ada Boleh terus. Okey, terima kasih. Yang ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, ini antara perkara yang kita nak kena sama-sama renung. Sama-sama kita renung tuan-tuan. Makam martabat syukur itu sangat tinggi. Sangat tinggi sebenarnya. Allah bagi kita tidak pernah tiga tuan-tuan. Allah bagi kita ni tak pernah tiga. Kita ni buat dosa ke, buat maksiat ke, tak menyembah dia ke, tak berterima kasih kepada dia ke, dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi lagi. Sebab dia tak pernah kurang pun. Bukan dia bagi itu sengkek dia punya akaun, tak. Sebab dia maha kaya. Tapi yang ruginya kita ni kalau kita tak mengerti ibadah bersyukur. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, kunci untuk kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan sekadar sabar, tapi syukurlah sungguh-sungguh. Syukur bukan sekadar mulut kita, tapi hati dibenamkan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan cara tadi itu kita kenal dia. Dan kita duduk malam-malam, bangun, renung, muhasabah. Sebelum solat kita duduk renung, muhasabah. Kita boleh tahu kita ni macam mana. Layak ke kita ni dipuji kalau kan? Orang datang peluk cium kita, takak gambar, ucap terima kasih macam-macam. Layak ke? Cuba kalau dibungkakkan, disingkapkan muka kita ni dengan dosa yang baru tadi kita buat, dengan dosa yang baru semalam kita buat, rasanya tak ada siapa nak datang kat kita ni. Jadi siapa yang tutup dari itu? Allah. Dan siapa yang mendetikkan hati dia tu untuk suka pada kita, untuk datang dekat kita, takak gambar dan sebagainya? Allah. Jadi apa benda kita ni? Tak ada apa sebenarnya. Jadi bila kita dah tahu semua tadi tu, maka gerakkanlah anggota kita, tangan kita, kaki kita, dahi kita untuk sujud pada dia. Jadi syukur ni bukan sebut mulut saja, hati benamkan sungguh-sungguh dalam masa yang sama. Inilah anggota tubuh badan kita. Inilah
yang kita nak tunjukkan sungguh-sungguh persembahan kita kepada Allah ni, kita nak jadi orang syukur, kita nak jadi ahli syukur. Ya, seperti mana yang Nabi buat, solat sampai bengkak-bengkak mata, bengkak-bengkak kaki, sampai isteri dia cakap, wahai Nabi, kau dah confirm masuk syurga, kau maksum, kau tak ada dosa, kau kekasih Allah. Dan dah confirm dah, orang lain tak boleh masuk syurga selagi kau tak masuk. Cuba fikir tuan-tuan, punya hebat Nabi itu. Tapi macam itu lagi dia buat, bengkak mata, bengkak kaki solatnya. Bila tanya, apa kata dia, afala akunu abadan syakura, aku buat semua benda ni sebab aku ni nak jadi hamba yang benar-benar bersyukur pada dia. Tuan-tuan, fikir kalau Nabi dah macam itu, kita ni macam mana tuan-tuan? Patut kita ni umat dia lagi kena lebih, kena lebih. Tapi sanggup tak? Memang tak sanggup. Jadi sebab itu, kenal Allah sungguh-sungguh baru kita tahu ihsannya itu macam mana. Diceritakan dalam hadis kursi seorang ahli al-abid yang telah beribadah puluhan tahun, ratusan tahun. Hebat sangatlah ibadahnya tadi tu, memang sangat hebat pun kita tak mampu nak buat. Tiba-tiba sampai di akhirat sana tu, Allah masukkan dia syurga. Wahai malaikat, masukkanlah dia di syurga dengan rahmatku. Allah sebut, masukkan dia syurga dengan rahmatku. Dia pun dimasukkan syurga dengan rahmatnya. Tapi bila masuk syurga, dia tak puas hati. Dia tanya malaikat, kenapa pula suka-suka Allah masukkan aku dalam syurga dia dengan rahmat dia, walhal aku ibadah ratusan tahun, ribuan tahun, solat aku, puasa aku, amalan aku, lirik zikir aku. Oi, hebat sangat. So tak ada makna ke semua aku buat tadi tu? Tiba-tiba boleh masuk ke syurga percuma saja. Bila tanya pada Allah, Allah kata tak apalah, malaikat kira lah mata dia tu. Start dengan mata dulu. Start dengan mata dulu, kira. Rupanya bila dikira, amalan ibadah dia yang ratusan tahun, ribuan tahun, yang sangat banyak tadi tu, nak bayar nikmat mata pun tak boleh. Mata sebelah pula tu, itu belum nak diceritakan buka ke tutup. Sebab mata ni, cuba kalau tuan-tuan malam ni semua mata kita ke boleh buka je tak boleh tutup, macam mana tuan-tuan? Besok pula tutup tak boleh buka, macam mana tuan-tuan? Kadang kat situ pun kita dah lupa dah. Boleh buka, boleh tutup ni kita lupa, kita selapa je. Boleh buka, boleh tutup, kita macam tak heran je tuan-tuan. Bila kena sekali buka tak boleh tutup, tutup tak boleh buka, macam mana? Ni cerita dia. Dahsyat, Allah ni dahsyat tuan-tuan. Sangat dahsyat. Jadi sebab tu kita tak boleh nak berkira simple-simple, mudah-mudah. Aduh tuan, ni kisah dia, kisah dia. Jadi, oleh kerana itu, Nabi SAW dah tunjukkan kepada kita ni, nak jadi hamba syukur ni macam mana bukan mudah sebenarnya. Tapi nak kena kesungguhan. Sebab di situlah akan ada harga cinta kepada Allah. Sebab cinta Allah ni ada dua bentuk ni. Satu, cinta Allah kepada hamba. Kedua, cinta hamba kepada Allah. Dibahaskan bab cinta tuan-tuan. Dia lah bab cinta ni semua suka kan. Piar. Kalau bahasa Hindustan dia मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो dia ba kan. Tuan-tuan, saya suka tengok cerita Hindustan. Lagu dia lah, nak tengok gambar-gambar tu keluar tu nak buat macam mana. Memang lagu Hindustan ni sedap-sedap, sonok. Betul lah, saya pun mengaji Hindustan dekat Pakistan dulu 2 tahun setengah tuan-tuan. Umur saya 16 tahun. Saya umur 16 tahun dah pergi ke Pakistan dah belajar 2 tahun setengah. Habis Pakistan 2 tahun setengah belajar tahfiz, saya pergi ke Mesir pula 2 tahun. Habis 2 tahun Mesir, saya pergi ke Iraq pula 92 sampai 98. Mungkin ada adik-adik yang baru lahir 90. Tapi setahun 92, 98 tu saya dah belajar dekat Iraq pula dah tuan-tuan. Negara yang perang tu, belajar. Saya start keluar umur 16 tahun, tahun 1987. Saya balik Malaysia tahun 1998. Masa tu umur saya tak tahu berapa dah, tapi taklah tua sangat. Tapi memang agama tu macam itu. Agama ni nak kena ada pengorbanan. Agama ni bukan percuma tuan-tuan. Walaupun kita tak musafir menuntut ilmu, tapi nak amalkan agama tu kena ada pengorbanan. Jadi sebab itu, bila cerita tentang cinta, cinta Allah kepada manusia, cinta manusia kepada Allah, ada buktinya, ada dalilnya, ada ceritanya, bukan kosong. Bila mana Allah cinta kepada seorang hamba tu, memang dibahaskan, ada di cerita dalam kitab.
Bila mana Allah telah mencintai seseorang hamba tu, Allah berikan kepadanya tafdilan wa takriman. Allah berikan kepadanya kelebihan dan kemuliaan. Yang ni kita tak boleh nak jealous, tak boleh nak cemburu. Bila mana Allah sangat cinta kepada seorang hamba tu, Allah akan berikan kepadanya kelebihan. Lebih harta, lebih macam-macam lah, lebih ilmu. Dengan harta tadi dia menyumbang kepada kebaikan, dia tolong masyarakat. Dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dia buat dakwah, dia buat dakwah, dia buat dakwah. Memang kita tak boleh nak jealous pada dia lah. Dah memang Allah dah muliakan, Allah cinta pada dia. Para Nabi, para tabi'in, orang-orang Ahlullah ni memang sangat hebat. Allah muliakan dia dengan apa yang diberikan kepada dia. Tafdilan wa takriman. Itu antara tanda bukti Allah cinta kepada seorang hamba tu. Dan bila mana kita ni, yang namanya hamba ni, kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita cinta Allah, kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah. Ini dia. Buktinya apa? Kena ada bukti, tuan-tuan. Malu rasanya menyatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Jadi kita kata kita cinta Allah, cinta Rasulullah, apa buktinya? Jangan sangat sebut je. Sebut semua boleh sebut, tapi buktikan cinta kita. Jadi ulama' dah bahaskan bukti jelas seorang itu, seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti ada apa dia, tuan-tuan? Taqarruban wa ta'atan. So dia kena banyak mengerjakan amalan-amalan yang boleh dekatkan diri dia kepada Allah. Dia kena lakukan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat, dia kena buat. Apa yang Allah suruh tinggal, dia kena tinggal. Itu namanya ta'at. Jadi bermakna memang kena sibuk. Diri kita ni kena sibuk. Sibuk dengan kebaikan, buat baik banyak-banyak. Sibuk dengan tinggalkan kejahatan. Ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulati. Allah sebut, wahai manusia, dengan apa yang kamu sibuk-sibuk, kalau akhirnya kamu akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sibuk dengan kebaikan, ujungnya pun nanti Allah akan temukan dengan dia, ataupun kita sibuk dengan kejahatan. Sedang sibuk umpat, mengata, fitnah, kedebak-kedebuk, apa semua, terkejut, mati. Itu tuan-tuan. So, bermakna kita kena pilih jalannya. Kerjakan kebaikan, sibuk dengan kebaikan, ataupun sibuk dengan kejahatan, tuan-tuan. Jadi sebab itu, semua yang dirahmati Allah sekalian, salah satu tanda yang kita kata kita ni mencintai Allah, kita nak jadi hamba yang baik kepada Allah, itulah tadi, tuan-tuan. Kita kena mengerjakan perkara-perkara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan yang kita buat ni, tuan-tuan nampak macam simple. Solat kita, solat fardu satu, solat sunat satu, wirid zikir kita, doa-doa kita, baca Quran kita, sedekah kita, tuan-tuan. Sedekah ni bukan semata-mata duit saja. Masa kita boleh tak sedekahkan untuk agama. Tenaga kita boleh tak sedekahkan untuk agama, tuan-tuan. Idea kita ni, Allah bagi idea pada kita ni, boleh buat macam-macam. Tapi boleh tak idea tu disedekahkan untuk agama, untuk perbaiki lagi agama? Contoh macam nak tolong orang-orang susah, anak-anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak yatim ni macam mana kita nak buat? Maka Nabi pun ajukan kepada Allah. Wahai Allah, mereka tanya kepada aku macam mana nak buat dengan anak-anak yatim. Maka apa jawab Allah? Qul islah lahum khair. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, Islah tu apa dia? Buat baik. Buat baik. Dengan anak yatim ni kita buat baik. Apa dia tak cukup makan, bagi makan. Pakai, bagi pakai. Tempat tinggal, bagi tempat tinggal. Urus. Takbirkan elok-elok, uruskan elok-elok. Siapa yang apa dia? Pasangan suami isteri, pasangan ibu ayah yang kematian salah satu suami ataupun isteri, ada anak di bawah umur tu, anak yatim. Jadi si ibu tadi tu jadi pemegang harta kepada anak yatim. Uruskan harta anak yatim elok-elok. Kalau mak bapaknya dah tak ada, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak tu, tolong tengokkan anak saudara yang yatim tadi tu.
Kalau dia jadi pentadbir pemegang amanah, kena jujur, kena amanah. Boleh belanjakan duit anak yatim, bukan tak boleh. Jangan disimpan saja. Sebab kalau disimpan saja nanti habis dimakan zakat. Ini Sayyidina Umar sebut, harta anak yatim tu bukan tak boleh dibelanjakan, wajib dibelanjakan. Diniagakan pun tak apa. Sebab kalau diniagakan ada untung. Untung tu nanti boleh bayar zakat. Untung tu nanti boleh gunakan untuk belanja dia. Yang tak boleh kita beli gelang sampai ke siku. Apa barang lah, tak pergilah anak saudara aku, dia bukan tahu semua. Semua harta aku jadi pentadbir. Ni tuan-tuan. Ya? Jadi islah. Allah sebut islah, buat baik, cari jalan. Macam mana nak urus anak-anak yatim ni? Bukan sekadar dibagi makan, pakai, buat pula pendidikan, tahfiz ke apa ke macam mana. Ni tuan-tuan ada peluang dah. Dekat kampung ni dah ada dah. Tak lama lagi nanti ada Mahat Tahfiz Sulaimania tu. Tu dia. Ya? Cuba fikir tuan-tuan. Ya? Jadi cari ruang peluang. Apa yang Allah dah berikan kepada kita. Tak banyak pun tak apa, tapi kita berbuatlah. Apa masalahnya? Sebab hidup ni tadi tuan-tuan, hidup kita ni bukan percuma gitu saja. Ya? Bukan percuma gitu saja. Ada benda yang kita nak kena buat. Sementara boleh buat, kita buatlah elok-elok. Tak banyak pun tak apa tuan-tuan. Ni satu kisah saya nak kongsi. Ni kisah ni pun lama juga. Minta maaf lah, saya suka cerita-cerita yang lama-lama. Cerita-cerita mungkin sebahagian cerita saya ni pakcik-pakcik, makcik-makcik pun tak pernah dengar. Aku dah hidup 60 tahun, 70 tahun tak pernah dengar cerita ni. Ialah sebab cerita ni pakcik pun tak cari. Sebab duduk dalam kitab Arab, bukan dalam kitab Melayu. Ya? Ni kisah tabi'in. Tabi'in ni maknanya dia berapa ratus tahun lepas Nabi hidup. Ya? Kita bukan tabi'in tuan-tuan, kita bukan. Ya? 300 tahun lepas umur Nabi wafat, masa Nabi hidup tu, itu pun masuk dalam tempoh tersebut. Bawa tu, hujung tu namanya tabi'in. Dia ada 300 tahun je tuan-tuan. Khairun nasu qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Kami sebut sebaik-baik manusia ialah di kurun aku. Kurun tu makna 100 tahun. Dalam tempoh Nabi hidup tu 100 tahun. Nabi dah wafat dalam tempoh 100 tahun pertama tu Nabi wafat. 100 tahun yang kedua, 100 tahun yang ketiga. 300 tahun ini zaman manusia yang sangat baik. Khairun nas Nabi sebut. Inilah 300 tahun yang pertama dulu. Sekarang ni kita 1443 Hijrah. So 300 tahun mula-mula tu Nabi kata itulah zaman manusia sebaik-baik manusia. Memang semua baiklah masa tu sebenarnya cerita dia. Yang buat jahat ni boleh kira sangat. Sebab itulah zaman manusia sebaik-baik manusia. Itu kisah dia tuan-tuan. Dan memang kita kena rindu saat-saat macam ini. Memang tak ada tuan-tuan, tapi kena berusaha lah. Sebab tu kena baca kisah-kisah orang dulu tu, kisah-kisah 300 tahun pertama ni memang kisah hebat-hebat tuan-tuan. Itu kena banyak kan. Jadi satu kisah ni cerita tentang Abdullah Ibnu Mubarak, seorang ulama yang sangat hebat. Sangat hebat. Allah berikan kelebihan kepada dia. Imam Ibnu Mubarak ni tuan-tuan, Allah berikan kelebihan kepada dia. Kalau dia nak makan, dia boleh tahu makanan yang dia nak makan tu halal ke haram, dia boleh tahu. Sangat luar biasa. Macam mana jadi tuan-tuan? Kalau makanan yang dihidangkan dia tu sumbernya haram ataupun barang yang haram dia tak nampak. Jadi macam saya datang kampung ni, jadi orang bagi makan. Makanlah saya, dia bekallah makan. Memang saya pun tak tahu orang bagi, kita makanlah. Itu dia. Tapi Abdullah Nur tak boleh tuan-tuan. Dia bila dia nak makan, kalau makanan tadi itu haram, seluruh anggota tangan dia jadi kejam. Tangan tadi itu tak boleh nak pergi ambil makanan. Tak boleh nak ambil makanan. Tuan-tuan, tak boleh nak pegang makanan. Itu antara salah satu kelebihan Allah bagi kepada dia. Allah nak jaga dia. Sebab memang orang-orang yang jahat-jahat ni kadang cuba nak ngenakan dia. Sebab dia tahu orang soleh ni bila dia jaga makanan, dia angkat tangan doa tuan-tuan, makbul. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang sangat kaya, dan apa kelebihan dia, bila mana dia angkat tangan berdoa, belum turun dah kabul dah tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas, bila ditanya, sahabat-sahabat tanya kepada dia, macam mana kau punya doa ni boleh makbul? Dia kata, macam mana, aku pun tak boleh buat apa pun, aku dah tanya pada Nabi, kalau nak doa kau makbul, jagalah makanan kamu, jangan makan yang haram. Sebab bila sekali makan yang haram, 40 hari doa kita ni tak makbul. Jadi kalau dah banyak sangat makan yang haram,
Bukan 40 hari lah, mungkin 40 tahun umur kita pun tak makbul langsung, sebab yang haram itu terus bersambung. Jangan main-main tuan-tuan. Dan kita tak makan babi, tapi babi punya gelatin tu merata tuan-tuan. Salah satunya dekat stem tu. Berapa banyak kita dah pernah jilat stem? Stem jilat tu dekat stem tu, dekat dia punya gam tu pun ada gelatin babi tu sebenarnya. Dekat envelope tu, sampul surat tu, yang kita zaz tu pun ada juga. Tengok punya seekor dah kita makan dah tuan-tuan. Dah jilat stem start umur 1 tahun sampai 40 tahun. Tuan-tuan, sebaik sekali tak ada dah stem dah. Semua online pula. Itu cerita dia, jangan main-main. Jadi Abdullah Mubarak ni Allah berikan kelebihan pada dia. Pernah ada orang nak ngaya dia, dihidangkan makanan yang sumber daripada haram. Bila dia nak makan tu, dia nak ulurkan tangan, tak boleh makan tuan-tuan. Kejam. Lalu dia cakap, oh ini makanan haram ni. Orang bertanya, macam mana kau tahu benda ni haram? Aku tahulah. Sebab Allah dah bagi syarat pada aku. Kalau nak makan kejam tu, tangan tak boleh ulur dan sebagainya, itu tandanya makan tu adalah makanan yang haram. Sampai orang tu mengaku, benar, memang kami sekali nak kenakan kamu. Bayangkan tuan-tuan. Jadi Abdullah Mubarak dia pernah satu ketika dia ni pergi haji. Dia pergi haji tuan-tuan. Habis dia tawaf sa'i keletihan, dia pun sandar dekat tiang. Sambil sandar-sandar tu tiba-tiba dia macam terdengar ada suara orang bersembang. Dan sebenarnya itu adalah malaikat. Malaikat sembang tepi dia. Tuan-tuan, malaikat sembang tepi dia. Jadi malaikat A, malaikat B ni tanya. Malaikat A tanya pada malaikat B. Rasa-rasa ni berapa ramai ni datang buat haji pada tahun ni, lebih kurang dalam 300,000 orang datang buat haji tahun tersebut. 200-300,000, sekarang ni berjuta. Tapi kena COVID ni lagi lah, tak boleh pergi pula dah. Lepas tu malaikat ni tanya lah, haji dia orang ni mabrur ke? Sebab orang buat haji kan mabrur, nak mabrur, betul tak? Jadi haji dia orang ni mabrur ke? Malaikat satu lagi jawab, tak ada. Haji dia orang yang ramai-ramai ni seorang pun tak mabrur. Tapi dikarenakan seorang hamba Allah, yang hamba Allah ni, yang lelaki ini tak pergi haji pun, tapi dikarenakan kebaikan yang dibuat, semua yang pergi haji pada tahun tersebut dihadiahkan mabrur. Siapa orang tu? Orang tu namanya Muwafaq. Jadi Abdullah Mubarak bila dengar saja nama Muwafaq tu, dia pun tak jaga. Dia pun carilah Muwafaq ni duduk kat mana. Rupanya duduk dekat Damsyik. Muwafaq ni duduk kat Damsyik. Dia ni seorang pembuat kasut, dia tukang kasut. Sambil dia bekerja tukang kasut ni, dia dapat upah buat kasut tu. Sebahagian upah tu disimpan untuk apa? Dia nak pergi haji. Jadi memang kita betul lah, kita kena menyimpan lah nak pergi haji. Jadi dia kerja upah disimpan. Jadi tahun tersebut, duit yang disimpan nak pergi haji tu dah cukup, dah boleh pergi haji lah. Bermakna dia dah ada kemampuan pergi haji. Ini kisah dia. Tapi tiba-tiba dia nak pergi haji tak jadi. Kenapa tak jadi? Satu ketika, satu hari, entah macam mana Muwafaq punya isteri ni dia mengandung. Jadi biasalah orang mandul ni kadang ada masanya dia ngidam. Jadi tiba-tiba kakak sebelah tu masak sedap sangat lauk yang dimasak tu. Jadi orang rumah dia kata, bang, saya teringinlah dengan masakan orang sebelah ni bang, macam sedap sangat, boleh tak minta sikit, dapat kuah pun tak apalah. Muwafaq pun malukan diri dia, pergilah ketuk jiran sebelah dia, keluarlah seorang ibu tunggal rumah tu, keluar dia kata, kak minta maaf ganggu akak rumah saya sedang mengandung, tiba-tiba dia teringin dengan akak masak, boleh tak bagi sedikit, dapat kuah pun tak apalah. So akhirnya kakak tu tak pasal-pasal, minta lauk sikit, tiba-tiba dia menangis. Kakak tu menangis, dia kata, Muwafaq, kakak minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya apa yang akak masak ni kamu tak boleh makan. Kenapa pula kak? Kenapa? Apa masalah dia? Minta maaf. Itu dia. Sebenarnya anak-anak akak ni dah lama dah berapa hari nangis lapor nak makan. Saya cakap kata tak apa, tidur dulu, nanti dah habis masak mak kejut. Jadi memang tak kejut lah sebab tak ada apa nak masak. Jadi dah kebetulan siang tadi tu memang lapor sangat dah dia orang ni, dan akak pun tak tahu nak buat apa. Akak keluar rumah, jumpalah satu bangkai keledai tepi jalan. Jadi akak tengoklah mana daging-daging yang masih elok, akak potong.
Akak balik rumah masak lah. Jadi apa yang akak masak ni, muafak, kamu tak boleh makan sebab kamu orang kaya, kamu orang berada. Kita orang ni orang miskin. Saya ni tak nak minta-minta dekat siapa-siapa. Akak pun tak suka nak minta-minta dekat orang ni. Jadi apa yang akak masak ni, daging keledai busuk ni adalah untuk akak dan anak-anak saja. Jadi minta maaf lah, akak tak boleh bagi dekat kamu. Nanti mudarat untuk kamu. Muafak menangis tuan-tuan. Muafak dia nangis, dia balik rumah, dia ambil duit yang dia dah simpan nak pergi haji tadi tu, dia bawa semua tu, dia berikan kepada si kakak tadi tu. Dia kata, akak saya minta maaf banyak-banyak. Selama ni rupanya jiran saya ni jiran yang susah. Tapi dia tak mahu nak minta-minta. Sebab memang orang miskin pun dia ada kemuliaan diri dia juga, kadang dia takkan minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Walaupun memang betul lah, kita ni kalau nak tolong orang, tengoklah orang tu minta ke tak minta, memang betul. Wa fi amwalil haqqu ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Allah sebut pada harta kita ni ada satu jumlah untuk orang yang tak mampu, fakir ke miskin ke, sama ada dia meminta ataupun tidak meminta. Tapi ada orang miskin rupanya dia tak nak meminta-minta, sebab dia pun ada maruah. Bukan mudah tuan-tuan, tapi itulah orang miskin yang terbaik kita bantu dia, sebab dia tak minta. Ini cerita kisah dia. Jadi dia bawa semua duit dia tadi tu tuan-tuan, diberikan kepada si kakak tadi tu. Akak belanjalah duit ni untuk akak dan sebagainya. Jadi Abdullah Ibn Mubarak, bila mana dia jumpa Muafak, bila Muafak dah cerita semua tadi tu, akhirnya Abdullah Ibn Mubarak tanya kepada Muafak, jadi bagaimana dengan haji kamu? Bukankah selama ini kamu kerja, kamu simpan duit nak pergi haji? Tapi akhirnya duit haji tadi tu kami beri kepada kakak sebelah jiran rumah kamu ni, macam mana? Apa kata Muafak? Haji aku di sebelah rumah aku. Mana infak dia tu, sumbangan dia tu memang dia niatkan semata-mata nak tolong kakak tu dengan keluarga yang yatim, yang miskin, yang tak mampu, yang sebagainya. Tak apalah, aku tak dapat pergi haji pun tak apa, aku boleh kumpul duit lagi, aku boleh kerja lagi, aku boleh niat untuk pergi haji juga. Yang penting sekarang ni aku utamakan jiran aku yang sedang kesusahan dan kelaparan, yang tidak meminta-minta satu sen pun. Tuan-tuan, disebabkan keikhlasan Muafak tadi tu, ulama ketika itu berijtihad, yang buat haji ramai-ramai 300,000 orang tadi tu, semuanya dapat pahala mabrur. Laisa lahul jazaa illa jannah. Tuan-tuan, ini cerita dah Al-Qisah. Jadi kadang kita ni terlepas pandang, kita rasa ya mungkin korban kita dah besar sangat, amalan kita dah besar sangat, ibadat kita dah besar sangat. Tapi adakah kita buat itu dengan dalam keadaan kita benar-benar tahu demi cinta kita kepada Allah, ataupun bagaimana? Ataupun suka-suka orang bagi, kita bagilah, orang buat, kita buatlah. Walau sebenarnya dia ada makna. Dikarenakan keikhlasan si Muafak menginfakkan duit haji dia kepada si kakak tadi tu, Allah berikan ganjaran dia bukan kepada dia saja, tapi kepada orang lain. Jadi nak beritahu kadang yang kita buat ni tak ada maknanya. Janganlah kita ingat macam bagus sangat yang kita buat ni. Walhal sebenarnya kalau kita ekstrakan sikit lagi, kita buat untuk orang, tak apalah, aku tak cukup pun tak apa, yang penting dia boleh makan. Dan rupanya dengan perasaan yang begitu, akhirnya Allah selesaikan masalah kita pula tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam hidup ni kadang ada perkara yang namanya pengorbanan, yang kalau kita buat semata-mata kita kenal diri kita untuk benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya lagi bermakna. Lebih-lebih lagi apa yang Allah berikan kepada kita ni bukan untuk kita saja. Memang kita kena berikan untuk orang lain. Kita nak beribadah pun kena keluar duit juga. Ini macam-macam lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, itulah renungan untuk kita bersama. Kadang hidup ni Allah dah datangkan macam-macam pun kadang kita tak nampak. Tak nampak. Dah datangkan macam-macam kesusahan ke, musibah ke, macam-macam nak cerita dia. Kadang kita masih tak nampak. Jadi yang tak nampak itu kenapa? Mungkin tadilah, sama ada kita ni tidak beroleh cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam diri kita ni tak ada setitik langsung pun yang namanya cinta kepada Allah. Jadi macam mana kita nak dapat cinta kepada Allah? Macam mana Allah nak berikan kepada kita kelebihan dan kemuliaan, sedangkan kita sendiri pun tidak mencintai Allah. Sebut saja kita cinta dia, kita sayang dia, tapi kita tak nampak apa-apa. Buta mata kita tuan-tuan. Jadi sebab itu kadang didatangkan Nabi, didatangkan alim ulama, didatangkan teman-teman, didatangkan apa-apa saja untuk buka mata kita.
untuk buka mata kita, sebab mungkin mata kita ni tertutup. Jadi perlukan penyingkapan. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarka yawma hadid. Bila mana disingkapkan pandangan mata zahir kita yang nampak, yang tak nampak macam-macam ni, Allah singkapkan satu dua, jadi mungkin masa tu kita akan dapat satu titik tolak. Jadi sebab itu kita pasangkan niat sungguh-sungguh lah. Mudah-mudahan dengan kita mendetikkan hati cinta pada Allah dan kita ingin melakukan macam-macam kebaikan lah, walaupun ianya sebesar zarah ke, walaupun ianya mungkin nilainya murah ke, RM1 ke, RM5 ke, RM10 ke, tapi itulah bukti kita kepada Allah, itu amat bermakna. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, jadi sambil-sambil itu alhamdulillah kita pun besok ada majlis buka tahfiz dengan MTS, kemudian dalam masa yang sama pula saya mewakili Yayasan Izzat Perhatian. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada berniat untuk menginfakkan apa-apalah, barang ke, duit dan sebagainya, untuk kita kongsikan kepada anak-anak yatim, golongan asnaf, mereka yang perlukan bantuan-bantuan, bolehlah panjang-panjangkan kepada kita, dan insya-Allah kita cuba buat perkara ini dengan lebih kemas dan kesusun, dan mudah-mudahan dia akan jadi jariah yang berpanjangan. Kalau boleh jariah ni, kita nak benda tu berpanjangan, bukan jariah tu masa tu saja. Atau kadang kita buat wakaf, tapi wakaf tu dalam bentuk benda yang sementara. Contoh selipar, wakaf selipar. Dekat selipar tu siap tulis wakaf lagi. Ada separuh selipar tu kadang digunting depan dia. Bila kita tanya, Kak, Haji kenapa potong selipar tu? Ni selipar wakaf, kalau kita tak gunting nanti orang bawa balik rumah. Walhal sebenarnya yang Haji gunting tu bahagian wakaf tu pergi kat mana tu? Yang depan tu pun bahagian wakaf tu. Pergi kat mana tu? Kan kalau tak dipotong kan selipar tu cantik, tak apalah. Kalau orang tu curi pun dia bawa balik rumah, dia pakai, dapat pahala juga. Dah dia pun kalau tak betul-betul kata orang susah, mungkin dia pun tak curi, tapi dah selipar pun dia tak ada. So terpaksa lah beli selipar tandas. Bila cantik tu kan dia pun taklah malu sangat, tapi bila kena potong orang tahu ini selipar masjid ni dia ambil ni. Itu dia contoh. Walhal sebenarnya wakaf selipar tu, selipar tu dah putus, selipar tu dah kena potong, dah tak mengalir dah pahala dia tu. Jadi kadang bila kita nak berwakaf ni, kena perkara yang lagi nampak kemas dan susun. Contoh mak tahfiz nak buka ni, nanti kita boleh berwakaf lah RM5, RM10, tapi melekat duit tu kat dinding sekolah, dinding surau, dinding masjid. Anak yatim tu, ditaja anak yatim tu belajar pula, dah jadi darah daging dia belajar. Jadi mengalirlah pahala tu. Walaupun sedikit tak jadi masalah, apatah lagi kalau banyak. Ni antara. Jadi tuan-tuan puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita terus belajar untuk jadi hamba yang benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita belajar untuk jadi hamba yang benar-benar baik pada dia, dengan cara kita lebih mengenali dia. Dia sangat baik kepada kita. Siapa dia? Allah. Allah sangat baik kepada kita. Belajar nak jadi orang yang baik pula. Suami isteri yang baik, abang kakak yang baik, ibu ayah yang baik. Kita belajar dengan siapa? Belajar dengan Allah. Bayangkan, jahat anak macam mana pun, cuba fikir, jahat macam mana hamba tu pun Allah bagi makan lagi. Jadi kita ni mak bapak yang konon baik sangat, tiba-tiba anak tu degil sikit, kita hukum dia sampai tak bagi makan, kenapa pula? Padahal Allah tak pernah hukum macam tu pun. Ini contoh, tuan-tuan. Belajar. Mudah-mudahan dengan kita detikkan hati nak belajar, dan kita Allah akan buka jalannya yang sangat lurus dan luas untuk kita terus mendekati dia. Seperti mana yang Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala ma'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nak jadi ibu ayah yang baik, abang kakak yang baik, pemimpin yang baik, anak-anak yang baik, niscaya aku akan tunjukkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama dengan hamba-Nya yang inginkan kebaikan. Jadi sama-sama lah insya-Allah tuan-tuan, kita berusaha untuk berjaya dunia dan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kita, harta, benda, tenaga, jiwa, raga. Jadi apa yang diberikan kepada kita sebenarnya bukan untuk kita semata-mata, tapi untuk kita kongsi juga dengan orang-orang yang lain. Jadi sebab itu rajin-rajinlah kita jadi orang yang suka memberi. Yadul ulya khairun menjadi sufla. Tangan yang memberi itu lagi bagus, lagi baik daripada tangan yang menerima. Jadi insya-Allah sama-sama kita berusaha insya-Allah. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada kebaikan, yang baik itu datangnya daripada Allah. Kita ambil, kita amal, kita panjang-panjangkan. Yang buruk, yang lemah, yang kurang, kita bagi saya, minta ampun, minta maaf banyak-banyak.
Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambah